Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya ingin mengujilah kementerian ini dapat mengubuhkan satu jawatankuasa khas yang dipanggil JT3P. Kalau kita lihat apa yang Muhammad sebut tadi adalah FDI first half 2023 telah dapat diluluskan foreign direct investment 63.3 bilion, hampir 48% daripada jumlah pelaburan yang masuk negara-negara kita ini. First half 63.3 bilion. Tetapi first half ni juga kita dapat lihat bahawa hanya 9.8 bilion sahaja direalisasikan. Yang saya nak lihat bagaimana kita lihat 2021 dan 2022. Approved investment 2021 208 bilion. 2022 163 bilion. Tapi malangnya pada first half 2023 hanya 98 bilion. Apakah selalunya yang kementerian kenal pasti isu yang berbangkit daripada untuk kita realisasikan benda ini? Kerana dengan adanya perkara-perkara ini dapat diwar-warkan kepada semua kerajaan negeri, sudah tentu boleh dapat membantu JT3P ini untuk melaksanakan. Agak sayang kita tengok orang datang negara kita 2021 approve FDI. Kita dah approve, kita gunakan semua kita punya tenaga, resources untuk approve 208 bilion. Kemudian 2022 approve lagi 163 bilion. And then the first 6 months this year 63.3 bilion. Tapi first half 2023 hanya 98 bilion. Berbanding kalau kita tengok di negara Indonesia, dia realize first half 45.2 bilion. Vietnam first half 13.4 bilion. Saya rasa kita nak tengok kadang-kadang dapat bahawa semua state government kena faham masalah ni supaya dia dapat membantu JT3P ni. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Titi Wangsa. Dari segi JT3P itu memang kita akan menjemput kerajaan-kerajaan negeri, malah mesyuarat yang diadakan minggu lepas kerajaan negeri, wakil kerajaan negeri Perak hadir. Dan kalau kita lihat memang kita sebenarnya dari segi pelaburan yang telah direalisasikan ini akan memakan masa. Dan kalau kita nak memastikan pelaburan ini khususnya supaya dapat direalisasikan dengan jayanya, sebenarnya MIDA menjalankan kajian ataupun kajian selidik, survey 2 kali setahun, di mana dipanggilnya implementation survey. Dan yang ini untuk projek-projek yang diluluskan di bawah Jawatan Kuasa Nasional mengenai pelaburan atau PNCI. Jadi nombor-nombor yang disebut tadi mungkin daripada data yang telah diumumkan dan pelaburan-pelaburan di bawah NCI. Kaji selidik tersebut bertujuan untuk memantau status pelaksanaan semua projek-projek perkilangan dan perkhidmatan terpilih yang diluluskan di bawah seliaan MIDA kecuali pejabat serantau dan pejabat perwakilan. Tapi ia bertujuan bagi memastikan semuanya diluluskanlah. Saya nak kongsi sedikit data sini Yang Berhormat. Data daripada 2018. Okey. Nah, Menteri, saya nak cuma nak tahu je. Sebab saya nak tahu ini sangat penting ni. Bila kita sign MOU, kemudian kita approve, kemudian kita realisasikan. Jadi saya nak tahu dekat mana selalunya sangkut di antara MOU, approve dan realisasikan. Yang itu, sebab kalau kita dapat tahu benda ni, dan kita semua ahli-ahli MP ni, member parlimen ni, pun kita semua datang daripada banyak state. Jadi kalau boleh, kita dapat tahu benda ni, dan kita nak all the state government pun kena main peranan. Sebab apabila orang dah datang buat application, 200 bilion, 163 bilion, the more reason, I think kita fokus benda ni. Saya rasa kalau kita dapat realisasikan, sudah tentu dia punya efek kepada ekonomi cukup cepat. Kerana ini adalah direct capital datang daripada luar kalau compare dengan DDI. Okay. Menteri kalau boleh sekaliguskan jawapan ini. Dia terkait, saya kira walaupun saya tidak berbahas atas tajuk ini secara spesifik, tetapi hal inilah yang kita mahu Menteri dan Kementerian memastikan bahawa inilah dia sebenar-benarnya kementerian yang akan memacu di high income economy, di advanced economy ataupun negara maju nanti. Tetapi kalau kita perhatikan Menteri, saya ambil contoh data center sebagai satu pelaburan high growth, high value saya merhatikan MIDA meluluskan 7 DC data center to the tune of dengan izin
jumlahnya 75.87 bilion menteri ya, dan kita tahu pada waktu yang sama akhirnya yang akan realize yang disebutkan oleh Titi Wangsa tadi adalah tergantung kepada banyak faktor menteri ya. Apakah menteri bersedia menerima hakikat bahawa daripada apa yang kita cita-citakan, kita punya bottleneck yang paling mengancam kita, that is the talent pool yang memerlukan high skill, dan that will result in high paying job. Tetapi contohnya we need the pool of data scientists, data analysts, we need a pool of highly skilled network engineers, network solution officer dan network analyst, yang kesemua ini menjadi satu yang dalam konteks sektor ini. Jadi di mana from approve to realize, apa yang perlu Malaysia atasi segera. Ya, Menteri sebutkan it takes time, betul, tapi talents are not created overnight. Terima kasih Menteri. Okey, terima kasih. Jawab soalan berdua-dua sekali, memang ada berkaitan. Bagi tempoh 2018 hingga 2023, sebenarnya jumlah pelaburan yang diluluskan adalah bernilai 753.9 bilion ringgit. Ini dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan di bawah seliaan MIDA lah. Pelaburan ini melibatkan 9,201 projek yang akan menjana sejumlah 455,984 peluang pekerjaan baru. Daripada jumlah ini, daripada kelulusan ini, sebanyak 593.5 bilion ringgit atau 78.7%. So, hampir 79% daripada seluruh pelaburan yang diluluskan dalam tempoh tersebut telah direalisasikan. Kadar pelaburan yang direalisasikan atau implementation rate bagi tempoh tersebut menghampiri kadar 80%. Ini berdasarkan data daripada 2018 hingga 2023. Jadi kita nak pastikan setiap pelaburan. Data tu dia campur dengan DDI sekali ke? Data ini adalah data FDI dan juga DDI. Dia combine lah. Yes, combine. Tapi kalau dia ada, Menteri ada tak FDI punya data? Dalam sekarang tidak ada. Nanti saya akan bagi. Kerana soalan tadi sebenarnya ada 3 peringkat. Satu ialah semasa disadangkan pelaburan, lepas tu pelaburan itu diluluskan dan direalisasikan. Kita track, pastikan yang bila dah janji, dah sign agreement, macam mana nak direalisasikan. Mungkin mengambil masa kadang-kadang kurang-kurangnya 2 hingga 3 tahun, bergantung kepada projek, kompleks projek dan bagaimana dalam masa 3 hingga 5 tahun. Kalau dah lambat tu kadang-kadang ada isu lain lah. Tetapi nak menjawab apa masalah, kita sebenarnya telah membuat satu kajian bersama-sama dengan Bank Negara mengenai the pain points untuk pelabur-pelabur yang datang di sini, termasuk pelabur domestik. Kita dah identify lebih kurang 13 pain points dan di sini JT3P bersama-sama dengan Majlis Pelaburan Negara akan mengkaji bagaimana kita nak to resolve some of this dengan izin isu-isu ataupun cabaran-cabaran. Dianya bukan saja di peringkat persekutuan, kadang-kadang sampailah ke peringkat pihak berkuasa tempatan. Tetapi ini bukan excuse lah. Itulah sebabnya kita kena cari jalan supaya kita mempercepatkan lagi. Tapi jumlah pelaburan memang dalam data yang kita ada, lulusannya 80% sejak di antara tahun 2018 hingga tahun 2023. Terima kasih Menteri. Cuma saya nak minta, kenapa saya tekan ke FDI ni? Kerana FDI ni apabila kita umum dan kita approve tapi dia tak buat atau mengambil masa yang lama, kadang-kadang ada investor-investor lain yang juga berminat untuk datang negara kita tapi dia tak tahu industri apa yang kita dah lulus. Jadi dia tak nak compete pasal negara kita ni kecil, tak dah besar sangat. So jadi kalau kita dapat pastikan bahawa mana-mana yang kita dah sign MOU dalam 2 tahun, 3 tahun tak ada, dan kita kena KIV dia out so that other investor can come. So saya minat macam yang Muhammad Menteri sebut pasal data center. There's a lot of inquiry on the data center ni. Sometimes kalau kita jumpa yang betul-betul serius, they can basically sit down dengan kementerian atau kerajaan negeri untuk dapatkan tanah-tanah yang sesuai. Tapi kalau datang semata-mata kerana dia nak wah-wahkan dia punya expansion ke luar negara, jadi yang ini kita kena hati-hati kerana kita takut yang serius tak dapat, yang hanya nak buat perception ataupun dan sebagainya, dia tak dapat execute kita punya time yang telah kita spend untuk luluskan projek-projek ini. Dan saya percaya bahawa JT3P ini memang sangat penting. Dan saya ucap tahniah lah kepada kementerian dan juga PM kerana menyusun strategi ini untuk memastikan bahawa
semua approve FDI dapat kita laksanakan, dan kalau dia tak jadi kerana bukan kita, kerana dia.